Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Dini Ashraf bin Muhammad Dasuki. Saya berumur 20 tahun. Dilahirkan di Hospital Bersalin Pulau Pinang pada 10 Oktober 2001 dan kini saya menetap di Tanah Merah, Kelantan. Saya pernah bersekolah di Maktab Rendah Sains Mara Pengkalan Cepa dan memperoleh sebanyak 4A dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia. Kini saya baru menamatkan pengajian di Kolej Matrikulasi Kelantan dengan CGPA sebanyak 3.5 dan MUAT Band 4. Antara kelebihan yang ada pada diri saya mampu berkomunikasi dalam 3 bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, manakala komunikasi asas dalam bahasa Arab. Saya juga mahir menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel. Saya mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan mampu membuat tugasan secara berkumpulan. Setiap manusia mempunyai kelemahan dan kekurangan diri. Begitu juga dengan diri saya. Kelemahan saya ialah saya kurang responsif terhadap tugasan yang diberikan secara on the spot dan perlu dihantar pada hari yang sama. Namun, cara saya mengatasi masalah ini ialah saya membuat jangkaan awal dan penilaian awal sebelum tugasan diberikan. Hal ini menjadikan saya seorang yang bersiap sedia pada masa hadapan. Antara pencapaian di peringkat sekolah yang dapat saya banggakan ialah saya pernah menyertai pertandingan bicara berirama peringkat negeri Kelantan dan mewakili maktab dalam konvensyen kepimpinan dan homeroom MRSM Malaysia Zon Timur. Manakala di peringkat Kolej Matrikulasi Kelantan pula, saya pernah menyertai kursus kepimpinan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Matrik Malaysia. Antara sumbangan yang saya pernah berikan ialah saya pernah memegang jawatan sebagai Exco Sasiah dan Keselamatan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan sesi 2019-2020. Sepanjang memegang jawatan tersebut, saya pernah menganjurkan bengkel keselamatan First Aid dan menganjurkan pertandingan deklamasi sajak sempena bulan kemerdekaan peringkat Kolej Matrikulasi Kelantan. Visi saya ialah pendidikan berkualiti menjana kecemerlangan dan kemajuan modal insan, manakala misi saya pula ialah melahirkan modal insan yang berkualiti melalui pengurusan pendidikan berteraskan falsafah pendidikan. Saya ingin memohon beasiswa Yayasan Peneraju untuk melanjutkan pelajaran di dalam bidang sarjana pendidikan di Universiti Sains Malaysia. Hal ini kerana beasiswa tersebut dapat membantu golongan seperti saya iaitu golongan Bumi Putera. Dalam meniti arus permodenan negara, pelbagai cabaran dan halangan perlu dihadapi. Hari ini saya akan kupaskan tentang masalah penipuan dan korupsi dalam kalangan rakyat Malaysia yang semakin membimbangkan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kejadian yang berlaku pada 2 Disember 2020 mengenai modus operandi kartel yang menjual daging sejuk beku dari Argentina, Ukraine, China dan Brazil sebelum membungkus semula dengan logo halal dan menjual ke pasaran seluruh Malaysia. Taktik jahat kartel pembekal daging sejuk beku yang membungkus semula daging yang diimport dari negara yang tidak mendapat pengiktirafan halal Malaysia terbongkar dalam serbuan bersepadu pihak berkuasa hasil risikan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis di sebuah gudang di Senai, Johor semalam. Kartel berkenaan yang menyamar sebagai syarikat pembekal daging sejuk beku turut menjadikan gudang berkenaan sebagai lokasi untuk membuat label dan cop palsu yang kemudiannya akan ditampal dan dicop pada kotak daging yang telah dibungkus semula itu. Tindakan itu dibuat bagi meyakinkan pemborong kononnya bekalan daging sejuk beku itu diperolehi daripada negara yang dibenarkan pengimportannya sebelum dipercayai diedar ke pasaran tempatan. Operasi diketuai oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP itu turut mendapati kartel terbabit turut mengupah pekerja warga asing bagi melakukan kerja pembungkusan semula dengan mereka diberi kemudahan asrama penginapan di situ. Perkara begini menunjukkan bahawa kegiatan penipuan dan korupsi semakin berleluasa di negara kita dan menjadi ancaman kepada imej negara. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya gejala penipuan dan korupsi ialah kepimpinan yang tidak cekap dan lemah menyebabkan kurang penyelidikan dan pemantauan ke atas golongan pekerja. Hal ini menjadikan gejala rasuah semakin berleluasa dalam sesebuah organisasi.
Antara cara untuk mengatasi masalah ini berlaku ialah kita harus memperkuatkan lagi undang-undang dan hukuman bagi memastikan masalah ini dapat dibendung dengan cekap agar masyarakat tahu betapa bahayanya aktiviti sebegini dijalankan. Kesimpulannya, semua lapisan masyarakat perlu berganding bahu untuk membenteras gejala penipuan dan korupsi agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni dan menjaga imej negara. Seterusnya, menjadikan negara kita maju dan bebas korupsi. Sekiranya pihak tuan berminat dengan video tadi, pihak tuan boleh menghubungi saya di talian, di media sosial atau email peribadi saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Hazira Mitashim. Saya berumur 20 tahun dan dilahirkan pada 1 Mei tahun 2001. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang ahli farmasi dan ingin berkhidmat di sebuah hospital kerajaan. Saya menerima pendidikan peringkat rendah di Sekolah Kemasan Ira. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Seri Aman dan beroleh keputusan yang cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia SPM. Kini saya merupakan bekas pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan dalam jurusan Sains Modul 1 dengan mendapat CGPA 4.0. Saya pernah menyertai kuis perikanan, peringkat kebangsaan anjuran Yayasan Wetas dan menyertai kelab bahasa Inggeris. Saya juga pernah merangkul kejohanan dalam pertandingan di sana berirama peringkat negeri. Saya merupakan seorang yang mempunyai tahap keyakinan dan jati diri yang jitu. Di samping itu, berkemahiran dalam bekerja berpasukan serta mampu menerima sebarang maklumat dan tugasan dengan baik. Dan yang paling menarik, saya fasih berbahasa Melayu dan berkebolehan dalam berbahasa Inggeris. Kelemahan saya ialah saya sangat mementingkan kesempurnaan dalam melakukan sesuatu tugasan, di mana saya akan menghabiskan terlalu banyak masa menyiapkan sehingga saya berpuas hati. Oleh itu, saya akan pastikan membuat perancangan terlebih dahulu sebelum memerlukan apa-apa tugasan yang diberi. Rancangan saya ingin melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia yang menawarkan jurusan farmasi di tahap ijazah sarjana muda dengan memohon beasiswa Yayasan Tenaga Nasional Berhad. Beasiswa ini dapat membantu saya dari segi kewangan dan penting bagi saya memastikan segala keperluan dan pembelajaran saya mampu dipenuhi. Isu semasa yang ingin saya mengetengahkan pada hari ini ialah hilang punca pendapatan akibat COVID-19. Kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19 sudah menjadi sebahagian daripada normal baru, namun memberi pengalaman ngeri kepada individu terbabit. Berdasarkan statistik Sistem Insurans Pekerjaan SIP Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, seramai 90,470 individu hilang pekerjaan bagi tahun ini berikutan daripada kesan penularan COVID-19. Pada 16 Mac 2020 tahun lalu, negara dikejutkan dengan keputusan khas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara bermula 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Jelas bila lagi, Perintah Kawalan tersebut dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967, di mana kerajaan mengenakan sekatan pergerakan di seluruh negara dan penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting sahaja. Serangan pandemik coronavirus meninggalkan impak maksimum kepada rakyat Malaysia, termasuk ramai yang hilang pekerjaan ketika dan selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut laporan BH Online baru-baru ini, sebuah syarikat penerbangan Malindo Airways SDN BHD telah memberhentikan lebih separuh daripada 3,200 tenaga kerja. Langkah pemberhentian kerja itu adalah untuk memastikan kelangsungan dalam industri penerbangan yang terjejas teruk kerana krisis COVID-19. Peniaga kecil yang merupakan antara golongan paling teruk terjejas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Rata-rata mereka tidak dapat meneruskan perniagaan mereka seperti biasa dan hanya bergantung kepada bantuan kerajaan sehingga keadaan menjadi normal. Bantuan oleh kerajaan antaranya ialah skim bantuan dan insentif kerajaan kepada rakyat Malaysia susulan krisis COVID-19.
pakej rancangan ekonomi Prihatin Rakyat atau Prihatin berjumlah 250 bilion yang akan memberi manfaat kepada semua rakyat. Kerajaan melanjutkan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTN) selama 3 bulan kepada peminjam yang belum berupaya membuat bayaran balik pinjaman. Terbaru, pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia atau secara ringkasnya PERMAI yang bernilai sebanyak 15 bilion ringgit dalam usaha memastikan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Berharap bersama kita mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan dan meneruskan amalan kawalan kendiri sepanjang masa bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Diharapkan pihak tuan-puan dapat mempertimbangkan permohonan beasiswa ini demi merealisasikan cita-cita saya itu menjadi seorang ahli farmasi yang berprofesional dengan kelulusan ijazah sarjana muda farmasi dengan kebencian. Untuk mencapai hasrat ini, saya perlu sentiasa bersifat sabar, tabah dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi cabaran dalam hidup, khususnya dalam pembelajaran. Untuk sebarang pernyataan berkaitan, pihak tuan-puan boleh menghubungi saya melalui talian atau email di sekian, terima kasih. Kejayaan tidak akan datang bergolek tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Percayalah, setiap kejayaan adalah untuk setiap kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Azrin Aziati binti Abdul Aziz dan berumur 20 tahun. Saya merupakan bekas pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan dalam jurusan Sains dan mendapat keputusan CGPA 4.0. Saya berminat untuk menyambung pengajian saya di Universiti Malaya dalam bidang pergigian kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor gigi. Saya berpendapat bahawa peluang ini dapat mengembangkan karier saya ke peringkat yang lebih tinggi. Universiti Malaya menawarkan program ijazah sarjana muda pembedahan pergigian secara sepenuh masa dalam tempoh 5 tahun. Seterusnya, saya mempunyai misi dan visi saya yang tersendiri. Visi saya ialah mencari seorang doktor yang berjaya, manakala misi pula ialah memberi khidmat yang berkualiti serta masa depan dan pengalaman yang ada kepada diri, masyarakat dan negara. Seterusnya, pada tahun 2019, saya telah menyertai pertandingan Rugby Matric Challenge peringkat kebangsaan yang telah dianjurkan oleh Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor. Alhamdulillah, saya dipilih sebagai The Best Player Award bagi kategori wanita Kolej Matrikulasi. Selain itu, saya juga telah dipilih untuk mewakili daerah dalam acara lontar peluru yang dianjurkan oleh MILU. Saya dipilih dalam acara ini kerana saya mempunyai kemahiran bersukan dan juga stamina yang tinggi. Saya merupakan seorang yang mampu menyesuaikan diri di kalangan ramai dan juga sentiasa memberikan kerjasama dalam aktiviti berkumpulan. Sebagai contoh, saya juga telah menyertai pertandingan kawat kaki di program afiliasi Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Malangnya, saya mudah mempercayai kata-kata orang lain. Bagi mengatasi kelemahan ini, saya cuba untuk menyelidik dan mendapati perkara itu benar terlebih dahulu sebelum mempercayainya. Isu semasa yang akan saya bincangkan pada hari ini ialah kes penceraian dalam kalangan rakyat di Malaysia. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Fuzir Muhyiddin berkata, laporan menunjukkan kes penceraian meningkat 12% kepada 56,900 orang pada tahun 2019 berbanding 50,800 orang pada tahun sebelumnya.
125 kes penceraian direkodkan di Johor bermula Mac hingga Oktober lalu. Johor Bahru mencatatkan jumlah penceraian paling tinggi iaitu 984 kes sepanjang tempoh berkenaan. Esko Hal Ehwal Agama Islam Tosrin Jarvanti berkata, sepanjang tempoh sama sebanyak 1,768 laporan masalah rumah tangga diterima Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Menurut laporan UUM Online, Pegawai Psikologi Kanan Pusat Kaunseling Faizah Naim berkata, masalah kewangan menjadi antara penyebab utama berlakunya penceraian kerana ramai suami hilang pekerjaan dan punca pendapatan akibat COVID-19. Kehilangan pekerjaan mencetuskan masalah kewangan dalam keluarga. Lebih parah lagi apabila suami sebagai ketua keluarga diberhentikan kerja menyebabkan tiada duit untuk membeli makanan, susu dan juga lampung anak. Masalah kewangan ini akan mencetuskan konflik dan juga pergaduhan antara suami dan juga isteri disebabkan tekanan dan akhirnya muncullah ketidaksefahaman antara satu sama lain. Kesimpulannya, masalah kewangan merupakan faktor utama keruntuhan rumah tangga yang akan mendorong kepada penceraian. Saya berharap agar pihak tuan dapat memilih saya menjadi seorang mahasiswa di Universiti Malaya dan mendapat beasiswa di bawah tajaan JPA. Anda boleh menghubungi saya di talian, sosial media serta email pribadi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Ninur Kristina Alia binti Rosli. Saya berumur 20 tahun. Saya pernah bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yahya Petra II dan mendapat keputusan SPM sebanyak 6 bulan. Saya juga merupakan bekas pelajar Kolej Metropolitan Kelantan dalam jurusan Sains Modul 1 dan mendapat keputusan CGPA sebanyak 4.0. Saya berminat meneruskan pengajian saya ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan jururawat kerana saya bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang jururawat yang pakar. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia menawarkan ijazah sarjana muda peringkat kejururawatan secara sepenuh masa dalam tempoh 4 tahun. Dapat menjadikan saya sebagai seorang yang lebih berkaliber. Antara sumbangan saya dalam bidang co-curriculum ialah saya pernah menyertai kuis kimia kebangsaan 2020 yang pernah dianjurkan oleh Anjuran Institut Kimia Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya juga pernah menjadi seorang naib pengerusi Kelab Pendidikan Islam. Ini menunjukkan saya sebagai seorang yang berkebolehan dalam menguruskan sesuatu organisasi. Seterusnya, saya pernah menyertai program Work With Me peringkat negeri Kelantan. Visi saya adalah untuk menjadi seorang jururawat yang profesional dengan grade U41 dalam tempoh 4 tahun. Misi saya pula adalah untuk mencapai kecemerlangan holistik demi melayakkan diri saya menjadi rebutan dalam era 4.0. Kelemahan yang ada pada diri saya ialah saya seorang yang tidak yakin pada diri sendiri. Bagi mengatasi kelemahan yang ada pada diri saya ialah saya akan sentiasa mencuba membantu lebih ramai orang untuk membina kepercayaan dalam diri saya. Isu ingin saya bincangkan pada hari ini ialah isu tentang ketagihan internet dalam kalangan pelajar. Jika dulu anak remaja sibuk dengan basikal dan bola, anak remaja zaman sekarang sibuk dengan gadgetnya. Remaja merupakan golongan yang serba tahu di dalam penggunaan gadget dan internet berbanding golongan dewasa. Mungkin kerana minat, tumpuan dan masa mereka banyak dihabiskan dengan gadget dan internet. Dahulu, penggunaan internet
bergantung kepada komputer. Kini, penggunaan internet boleh menggunakan gadget. Hello, baik, saya ke sana sekarang. Ketagihan internet di kalangan remaja adalah bukan sahaja keinginan untuk sentiasa online dalam talian, malah ia sehingga melibatkan pertaruhan dan perjudian. Beberapa individu yang membuat kajian di dalam bidang ketagihan telah mengenal pasti ketagihan internet di kalangan remaja adalah satu isu yang amat membimbangkan dan perlu dititik beratkan. Ini kerana ketagihan internet yang teruk memberi kesan yang tidak baik untuk rakyat dan juga masyarakat. Menurut laporan, statistik menunjukkan peratusan penggunaan akaun media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Twitter yang meningkat sebanyak 87.7% pada tahun 2020. Kesan ketagihan internet dalam kalangan pelajar ialah tatkala remaja asyik melayari laman web yang kurang berfaedah dan bermain permainan video, mereka membazirkan masa yang berharga dan turut mengabaikan pelajaran mereka. Antara keburukan lain dalam ketagihan internet adalah kesahihan maklumat yang diragui. Bukan semua maklumat di internet adalah benar. Maklumat itu mungkin ditokok tambah atau sengaja menimbulkan kekeliruan di kalangan pengguna internet. Seterusnya, pelbagai langkah perlu diambil untuk mengawal ketagihan internet dalam kalangan remaja. Antaranya, ibu bapa perlulah memantau anak-anak semasa menggunakan internet. Pemantauan ibu bapa sebenarnya mampu mengelakkan anak-anak mengakses laman-laman sesawang yang berunsurkan pornografi, mencetuskan provokasi maupun melakukan jenayah cyber. Oleh itu, jelaslah bahawa pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan murid-murid agar tidak menjadi budis bernanah yang akan merosakkan masyarakat. Saya berharap pihak tuan dapat menerima saya sebagai seorang mahasiswa di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan mendapat beasiswa tajaan JPA. Sekiranya anda berminat, boleh menghubungi saya di talian, media sosial dan email yang tertera. Sekian, terima kasih.